Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Menggempakan sahabat-sahabat semua, ya dikatakan Perikatan Nasional terbina dengan dana judi, rasuah dan juga pengubahan wang haram. Benarkah semua itu? Ya, jadi kita akan ulas sedikit ya berkaitan dengan perkara ini, sahabat-sahabat semua. Dan juga seperti mana yang kita tahu sebelum ini, LSDN telah pun mengumumkan membuka kertas siasatan. Dan selain itu juga polis di Raja Malaysia juga turut mengumumkan telah membuat ataupun membuka kertas siasatan terhadap dakwaan tersebut. Jadi sahabat-sahabat semua, saya mau kita bersama-sama untuk mendengar ya sedikit pandangan ya berkaitan dengan isu ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempa hari ini sahabat-sahabat semua. Dengan kemewahan yang dimiliki oleh Perikatan Nasional yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana parti. Ya, sebab itu tidak heran jika mereka berbelanja sakan pada pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu. Mereka upah pempengaruh, pelakon dan artis untuk mempromosikan janji manis mereka. Tidak termasuk lagi majlis-majlis mewah yang dianjurkan untuk membeli jiwa-jiwa pengundi di desa dan kota. PAS yang bernaung di bawah PN juga boleh tahan lagaknya. Berbekal duit cash, membeli pengundi dengan sumpah taat setia. Ini telah terbukti selepas tular video-video ya berkaitan dengan pemberian wang dan akan bersumpah taat setia untuk mengundi PAS. Jadi kemewahan ini terus menjadi tanda tanya sahabat-sahabat semua. Dari mana hasil dana ini diperolehi? Sedangkan Perikatan Nasional adalah parti gabungan yang baharu, mustahil mampu berbelanja semewah itu, atau boleh jadi Muhyiddin mewarisi harta Ahmad Albab yang ada di dalam gua, dan Hadi Awang mewarisi harta Firaun dan juga Karun. Jadi sewaktu Menara Jui KDN, kes judi online semakin berleluasa. Adakah Hamzah telah dibeli oleh tycoon judi pada ketika itu? Itu persoalannya. Bayangkan, setiap calon Perikatan Nasional diperuntukkan dana sebanyak 50.000 seorang dalam PRU lalu. Upah pempengaruh artis, ya pempengaruh upah artis, pelakon dan juga seorang 50.000. Belum kira lagi Citro Wilaun yang bekerja di belakang tabir. Kalau dijumlah agaknya berlipat ganda dan mustahil mampu ditanggung dengan dana sedia ada Perikatan Nasional. Naib Presiden PAS Muhammad Amarnik Abdullah pada 8 Februari 2023 pula telah mengakuinya PN menerima dana politik dari sumber ketiga. Sewaktu Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, beliau antara pemimpin yang rapat dengan seorang tycoon judi yang jutawan di dalam negara. Hatta pada ketika ini juga jumlah cabutan undi meningkat daripada 8 kali setahun kepada 22 kali. Adakah ya ada tekanan? Ya, adakah disebabkan mereka menerima ya dikatakan menerima ratusan juta, disebabkan itu mereka menaikkan jumlah cabutan judi. Kalau sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan menurunkan kepada 8 tetapi dinaikkan semula ketika Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin bersama dengan Parti PAS kepada 22 kali sahabat-sahabat semua. Jadi kalau dilihat secara teorinya, masing-masing mempunyai kepentingan. Mereka sahabat yang akrab. Muhyiddin pula perlu dana untuk membiayai Perikatan Nasional. Tycoon judi pula perlukan Muhyiddin untuk merancangkan bisnes judinya. Jadi bila sering memerlukan, ya bila saling memerlukan, maka win-win situation diperlukan. Sebab itu dakwaan PN menerima dana daripada hasil judi adalah dakwaan kukuh yang berasas. Ditambah pula dengan kenyataan Naib Presiden PAS yang mengakui menerima dana politik daripada sumber ketiga. Demi menjaga air muka dan maruah Parti PAS dan penyokongnya, Muhyiddin bersama pemimpin PAS mencuba sehabis mungkin menutupi segala kebenarannya. Jika terbongkar, maka terbatallah perjuangan ummah dan membangun bangsa. Rupa-rupanya, ya di sebalik kekayaan parti yang melimpah ruah, ada tycoon judi di belakang mereka. Duit diperlukan untuk membeli dan sokongan memperjuangkan rakyat retorik untuk, ya katanya memperjuangkan rakyat hanya retorik untuk dapat kuasa. Bila berkuasa, parti sakau pun bermula
Dengan itu sahabat semua, kita melihat berbagai pendakwaan. Anak-anak sanggup membuat rasuah, membayar pegawai-pegawai ISPRM demi beliau tidak disabitkan ataupun disiasat di dalam skandal Jana Wibawa ini. Menantu kroni-kroni bekas mantan penerangan didakwa sahabat-sahabat semua, dan juga pemimpin-pemimpin dalam parti mereka juga turut didakwa dikaitkan dengan skandal Jana Wibawa ini. Kalau sebelum ini mereka katakan Jana Wibawa hanyalah digunakan untuk membantu pengusaha-pengusaha ataupun kontraktor-kontraktor Bumi Putra. Tetapi sahabat semua, setelah pendedahan, setelah pembongkaran, kita hari ini melihat bahwa semua itu hanyalah retorik, semua itu hanyalah alasan semata-mata. Karena ada sebilangan kontraktor yang terlibat di dalam Jana Wibawa itu bukanlah Bumi Putra seperti mana yang dilaungkan oleh Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi ini agak mengejutkan kita. Bagaimana bisa mungkin kalau mereka melakukan perkara itu, tetapi di sebalik, di belakang semua itu berlakunya ketirisan, berlakunya salah guna kuasa, berlakunya penyelewengan, berlaku meminta dan juga menerima rasuah, sahabat-sahabat semua. Walaupun hari ini mereka tidak mengaku mereka menerima dana perjudian, tetapi sahabat semua, peribahasa mengatakan, manakan pencuri mengaku dia mencuri. Itulah dia sahabat-sahabat semua. Jadi ini sedikit ulasan kita berkaitan dengan dana judi yang dikatakan melibatkan parti Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Kalau sebelum ini mereka lakukan, mereka bersih, integriti dan melawan rasuah, tetapi apakah yang sebaliknya berlaku? Satu demi satu terbongkar, satu demi satu pemimpin mereka, pengurusi mereka sendiri, sahabat-sahabat semua, didakwa di mahkamah karena berlakunya ketirisan, berlakunya salah guna kuasa. Ada pula anak kepada mantan Menteri KDN didakwa kerana membuat pemalsuan dalam invoice minyak masak bersubsidi, sahabat-sahabat semua. Ini mengejutkan, ini mengejutkan. Dikatakan anak bapa borek anak rintik. Inilah yang berlaku di dalam parti Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Walaupun mereka bertungkus lumus sehabis mungkin untuk menghalalkan perkara ini yang diberi tugas kepada lebay-lebay, sahabat-sahabat semua, tapi sekiranya ia terbongkar, ianya akan menghancurkan segala keyakinan rakyat kepada pemimpin politikus-politikus seperti ini. Siasatan telah pun dibuka. LSDN juga termasuk kepada polis di Raja Malaysia telah pun membuka siasatan. Kalau sebelum ini mereka cuba memusingkan fakta apabila YB Azalina menyatakan belum ada siasatan daripada pihak ISPRM, tetapi hari ini sahabat-sahabat semua, tiga agensi seperti LSDN, ISPRM dan juga polis di Raja Malaysia telah pun mengesahkan kertas siasatan telah dibuka. Penyiasatan sedang dilakukan, sahabat-sahabat semua, untuk mengkaji segala dokumen-dokumen, bukti-bukti yang telah diserahkan. Jadi sahabat semua, ini adalah pandangan kita, ini adalah pendapat kita berkaitan dengan parti yang begitu bermewah pada PRU yang ke-15 baru-baru ini. Soalnya adakah mereka terbina dengan dana judi, rasuah ataupun penggubahan wang? Kita nantikan dan kita akan update dari semasa ke semasa berkaitan dengan isu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan kita. Bagaimana pula dengan sahabat-sahabat di luar sana? Apakah pandangan dan juga pendapat Anda berkaitan dengan perkara ini? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih. Termasuk juga GTA, geng takut Anwar. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan padu buat Alright No Channel. Bagi yang belum sokong itu, Anda boleh sokong channel ini dengan cara tekan butang subscribe, like, dan juga share video-video yang ada di dalam channel ini. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Channel. Sekarang kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Reformasi. Sekian. Bye-bye.